Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pembentangan asalnya kuliah maghrib hari Selasa kedua di surau Jumaat An-Naim seksyen 5 Wangsa Maju ini menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jol hafizahullah taala. Tinggal lagi dalam beberapa kuliah yang lalu memenuhi permintaan ataupun pertanyaan dari salah seorang jemaah yang bertanya tentang aliran Wahabi. Adakah satu aliran yang sesat? Ya, jadi kita telah membuat dua pembentangan. Ini adalah pembentangan tentang Wahabi siri yang ketiga di surau ini. Dan tentulah kalau ada orang-orang yang berminat dengan fahaman Wahabi itu kena bersabar sedikitlah ya, dengan fakta dan data yang kita akan bentangkan ya, pada malam ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia faham atau yang dia sangkakan selama ini. Baik, kita sudah sampai kepada melihat ulasan penilaian para ulama mazhab yang empat, iaitu aliran pemikiran Wahabi ini menurut ulama-ulama mazhab yang empat, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Ya, ulama-ulama empat mazhab ini menilai Wahabi sebagai aliran sesat Khawarij. Ya. Kerana aliran sesat ini pelbagai. Ada yang dinamakan sebagai Qadariyah, ada yang dinamakan Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah, Musyabbihah, Syiah, Khawarij dan sebagainya. Maka Wahabi dikelaskan sebagai sejenis Khawarij. Nanti akan diterangkan kenapa ulama menilai mereka sebagai Khawarij. Tentulah kerana ada ciri-ciri Khawarij pada golongan ini. Pertama, kita ambil pendirian ulama mazhab Hanafi. Sebenarnya cantiknya kalau saya dapat tunjukkan slide ini kepada tuan-puan, supaya tuan-puan boleh lihat. Kita ambil yang scan daripada kitab itu. Kotlah, ada orang kata, ustaz ni, kod dia ni memang masalah dia ni dengan Wahabi ni, dia ni memang anti Wahabi, takkan direka mana tu.
ikutlah ada orang was-was macam itu. Jadi kalau boleh tunjuk lebih elok lagi. Cuma pembentangan yang pertama tu agak leceh saya lihat. Bila kita pakai projektor, jadi lambat. Nak kena set up lambat. Jadi saya tanya tadi kalau boleh connectkan kabel ke TV, biasanya lebih cepat ya. HDMI itu lebih cepat sebab yalah dalam hidup ni tak ada kabel susah, banyak kerja tak jadi. Kabel ada tak cukup panjang pun susah juga. Kata Tuan Haji tadi, kabel ada Ustaz tapi tak cukup panjang. Jadi kita kena panjangkan kabel lah untuk kuliah yang akan datang. Itu lebih bagus lagi saya bentangkan dan tuan-puan boleh lihat rujukan yang saya rujuk itu. Baik, yang pertama dalam mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafiyah, Wahabi adalah Khawarij. Dalam kitab Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar, syarah kepada kitab Tanwirul Absar yang disusun oleh Al-Imam Muhammad Amin, dan beliau lebih terkenal dengan panggilan Al-Imam Ibn Abidin Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab tersebut beliau menyebutkan dengan jelas matlabun fi atba'i Ibn Abdul Wahhab Al-Khawarij fi zamanina. Jadi Wahabi-Wahabi ramai ikut kuliah saya melalui Facebook ya, live. Mungkin tak ikut sajalah, sambil hentam, sambil perli, sambil maki pun ada. Kalau TikTok lagi ganas. Sebab tu saya ignore je komen kat TikTok tu. Dia mengganggu keteraman jiwa kalau baca komen. Tapi kalau mereka itu ikut, at least bagus. Cuma mereka tinggal nak buka fikiran lah. Kalau ikut semata-mata nak condemn, dapat condemn saja. Tapi kalau ikut dan ambil fakta dan data itu, mereka boleh nilai. Satu perbincangan tentang atba', yakni pengikut-pengikut Ibn Abdul Wahhab merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, pengasas gerakan Wahabi. Al-Khawarij fi zamanina, yang mana golongan ini merupakan puak Khawarij pada zaman kita. Bukan zaman kita sekarang ini, bahkan zaman awal lagi, iaitu zaman Al-Imam Ibn Abidin rahimahullah ta'ala, sekitar 200-300 tahun yang lalu ya. Jadi Khawarij yang asal sebenarnya hidup zaman sahabat lagi. Zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dah wujud kelompok Khawarij ini, dan bahkan mereka ini mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, dan mereka menghantar assassin untuk membunuh sahabat Nabi. Salah satu ciri Khawarij, dia menyangka dia saja yang betul. Apa yang difaham tentang Quran dan Sunnah itu saja yang betul. Kalau ada orang yang berbeza kefahaman dengan dia, bahkan dikafirkan. Itu salah satu ciri utama Khawarij. Dia cepat mengkafirkan orang Islam lain yang tak sama fahaman dengan dia. Bayangkan Khawarij yang asal dahulu, sahabat-sahabat seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan lain-lain dikafirkan. Kerana tak setuju masalah majlis tahkim saja. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma terlibat dengan majlis tahkim. Khawarij pada zaman dahulu tak setuju dengan majlis tahkim, maka mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi dan menghantar pembunuh untuk membunuh para sahabat. Itu Khawarij zaman dahulu. Lalu diterangkan qauluhu, kata pengarang, wa yukaffiruna ashaban nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Golongan Khawarij ini adalah golongan yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini Wahabi mungkin dia akan bantah. Dia kata tak betul kalau ustaz kata kami Khawarij. Kami mana ada mengkafirkan sahabat Nabi. Khawarij kan dalam kitab kata adalah golongan yang mengkafirkan sahabat Nabi. Lalu telah diterangkan lama dahulu oleh Al-Imam Ibn Abidin rahimahullah ta'ala, kata beliau, alimta anna hadha ghayra syartin fi musammal Khawarij. Kamu telah tahu bahawa ciri mengkafirkan sahabat Nabi itu bukanlah syarat untuk sesuatu kumpulan dinamakan Khawarij. Tidak mesti dia mengkafirkan sahabat Nabi. Tak mesti. Itu bukan syarat. Habis kenapa pengarang kitab tulis macam itu? Bal huwa bayanun liman kharaju ala Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kata mengkafirkan sahabat Nabi itu adalah Khawarij yang dahulu, yang bangkit memberontak menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Khawarij yang pesen itu memang dia mengkafirkan sahabat. Tapi tak semestinya Khawarij itu mesti dia kafirkan sahabat dahulu baru dinamakan Khawarij, tidak mesti. Wa illa fayakfi fihim i'tiqaduhum
kufra man kharaju alaihi. Sekiranya tidak, maka memadailah pada Khawarij itu mereka berkeyakinan kafir orang yang mereka lawan. Walaupun mereka tak mengkafirkan sahabat Nabi, tapi bila mereka bangkit melawan orang Islam, mereka terus mengkafirkan orang yang mereka lawan itu. Jadi hati-hati ya. Ini peringatan umum sahaja. Dalam kita itu berpolitik dan sebagainya, jangan sampai cenderung kepada takfir. Mungkin kita berbeza pandangan dengan saudara kita, dengan jiran kita, dengan keluarga kita. Kita sokong parti ini, dia sokong parti satu lagi. Tapi semata-mata kerana perbezaan sokongan langsung kita mengkafirkan dia, jangan. Kerana itu ciri Khawarij. Kama waqa'a fi zamanina. Sebagaimana yang telah berlaku pada zaman kita, iaitu zaman Al-Imam Ibn Abidin rahimahullah ta'ala, fi atba'i Ibn Abdul Wahhab, pada pengikut anak Abdul Wahhab, pengasas Wahabi, alladzina kharaju min Najdin, yang mana mereka ni bangkit dari daerah Najd. Jadi ini yang Wahabi kepanasan dengan hadis sahih tentang tanduk syaitan akan terbit dari Najd. Jadi bila bangkitnya Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama-ulama mematikan boleh jadi beliaulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW sebagai tanduk syaitan yang terbit dari Najd. Ini hadis sahih Bukhari. Jadi mereka tak boleh nak pertikaikan kesahihan hadis, lalu mereka alihkan mengatakan tidak, Najd itu adalah di Iraq, kata dia. Padahal terbukti dalam kitab-kitab Wahabi sendiri, memang mereka Najd merujuk kepada daerah di Arab Saudi sekarang ini, iaitu dinamakan Riyadh. Itu nama baru bagi Najd adalah Riyadh. Dan memang disebut itu timur daripada Madinah. Dalam hadis Nabi SAW dah mengisyaratkan daripada daerah timur Madinah nanti akan timbul fitnah, akan timbul kegoncangan. Tetapi mereka akan buat alasan mengatakan bahawa itu bukan Najd di situ. Tapi itu bukan tidak masalah sangat. Kerana bukti-bukti kesesatan Wahabi bukan di situ saja. Bukan semata-mata kerana mereka bangkit dari Najd saja, tidak. Tapi banyak bukti-bukti yang lain lagi. Wa taghallabu 'alal haramaini, dan mereka pernah menguasai dua tanah haram. Ini cerita dahulu. Cerita zaman Khilafah Utsmaniyah. Golongan Wahabi ini angkat senjata melawan kerajaan Islam. Jadi kalau sekarang mereka kata, mana pula kami Khawarij? Khawarij ni kan lawan pemerintah. Kami kan taat pada pemerintah. Tak betul lah kalau Ustaz kata kami Khawarij. Tapi dalam sejarah, memang orang-orang Wahabi mengangkat senjata, memberontak, menentang Khilafah Utsmaniyah, sehingga pernah mereka menguasai dua tanah haram. Kemudian Sultan pada masa itu menghantar tentera dari Mesir untuk menguasai semula tanah suci Makkah dan Madinah daripada tangan golongan Wahabi ini. Jadi ada orang kata, takkan kalau Wahabi tak betul, habis tu kau pergi haji kat Mekah, tu kenapa? Loh, Wahabi yang tak betul, bukan Mekah yang tak betul. Kamu ni kenapa? Yang dikatakan tak betul tu Wahabi. Mekah tetap tanah suci yang kita muliakan. Ada Kaabah di situ, haji kita di situ. Kalau nak kira siapa kuasai Mekah, dia mesti betul. Mekah dikuasai oleh macam-macam orang. Sebelum kedatangan Nabi SAW, orang-orang musyrik yang menguasai Mekah penuh dengan berhala di keliling Kaabah tu. 300 lebih berhala ada di keliling Kaabah. Adakah berarti agama syirik betul? Sebab orang musyrikin yang menguasai Mekah. Jadi ni otak-otak yang tidak kesampaian. Dalam desperate mereka nak defend Wahabi, mereka bawa alasan-alasan yang tidak munasabah. Kalau kamu tolak Wahabi, kenapa kamu buat haji di Mekah? Habis haji di mana? Mekah selepas Nabi SAW memerintah Makkah, kan selepas itu Mu'tazilah juga menguasai. Kemudian Syiah pernah menguasai. Adakah oleh kerana itu ketika itu Mu'tazilah betul? Kemudian ketika Syiah menguasai kota Mekah, maka Syiah itu betul. Ketika Asy'ariyah ratusan tahun menguasai Mekah, adakah Asy'ariyah betul semata-mata kerana itu? Kan tidak. Kebenaran bukan diukur kepada siapa yang menguasai Mekah, tapi diukur berdasarkan siapa yang sesuai dengan panduan Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan lain-lain sumber hukum. Jadi
Wa kanu yantahiluna madhhabal Hanabilah, dan mereka ini menyamar kononnya mereka bermazhab Hambali. Jadi hati-hati orang yang ngaku kami Hambali, belum tentu dia betul-betul Hambali. Entah kitab Hambali mana yang dia mengaji, kita pun tak pasti. Tak tahu mengaku oh kami Hambali. Bimbang, taktik yang sama digunakan. Takkan datang ke Malaysia mengaku Syafi'i pula. Kamilah mazhab Syafi'i yang tulen. Kamu semua orang ni mengaku saja mazhab Syafi'i, tapi buat kenduri arwah. Imam Syafi'i tak bagi buat kenduri arwah, kata dia. Jadi yang tulennya mereka lah. Jadi sikap menyamar mazhab orang lain ni adalah perangai Wahabi daripada dahulu. Ingat ya. Jadi kena cek lah. Kalau dia kata dia Hambali, kena cek betul-betul. Adakah dia berpegang sebagaimana mazhab Hambali. Kalau dia kata dia mazhab Syafi'i, kena cek juga. Lakinnahum i'taqadu, akan tetapi. Ini beza. Akan tetapi ni maknanya sebenarnya mereka bukan Hambali yang sebenar. I'taqadu annahum humul muslimuna wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikun. Akan tetapi berbeza dengan Hambali yang sebenar. Wahabi ini mereka berkeyakinan hanya mereka lah orang Islam, dan orang yang berbeza dengan keyakinan mereka adalah orang musyrik. Ini tercatat dalam sejarah. Bahkan dahulu mereka tidak pun, bahkan sampai sekarang mereka tak selesa dengan nama Wahabi. Mungkin mereka kata saya bukan Wahabi, saya Salafi, atau saya ni adalah Ahlul Hadis, ataupun saya adalah Asari, ataupun saya adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, macam-macam lah. Tapi awal-awal kebangkitan mereka dahulu, mereka menggelarkan diri mereka sebagai Al-Muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, menunjukkan orang yang selain daripada mereka adalah musyrikun. Oleh kerana mereka adalah orang bertauhid, selain daripada mereka adalah orang musyrikun. Dan bukan setakat itu saja, wastabahu bidzalika qatla ahli sunnati, dan dengan mereka mensyirikkan orang-orang Islam, mereka telah menghalalkan membunuh ahli sunnah wal jamaah. Waqatala ulama'ihim, dan menghalalkan membunuh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kadang orang tanya, kenapa Habib-Habib ada ramai dekat Malaysia dan Indonesia? Habib-Habib ni bukan keturunan Rasulullah SAW. Sepatutnya ramai kat negara Arab lah. Kenapa ramai kat tanah Melayu, dekat Nusantara? Ya? Satu, kerana usaha dakwah. Kita tahu bagaimana orang-orang dari Yaman datang berdakwah ke negara kita dahulu lagi. Yang kedua, kerana fitnah Wahabiyah ini, mereka ramai membunuh asyraf. Ya? Mereka membunuh keturunan Rasulullah SAW. Sampai sekarang di Terengganu masih ada Syekh Dr. Syed, apa nama dia? Tapi moyang beliau Syekh Abdullah Az-Zawawi. Mungkin beliau pun nama Syed Zawawi kalau tidak salah saya. Di Terengganu masih hidup lagi orangnya. Moyang beliau dibunuh oleh Wahabi. Moyang beliau adalah mufti mazhab Syafi'i. Pada masa itu dibunuh oleh golongan Wahabi. Asyraf, keturunan Rasulullah juga ramai yang dibunuh, menyebabkan ramai yang keluar daripada tanah Hijaz untuk menjaga nyawa mereka. Ini pendapat mazhab Hanafi. Sementara pendapat mazhab Maliki, kita boleh rujuk di dalam Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Al-Jalalain. Hasyiah ni kalau tuan-tuan jumpa, asal maknanya adalah tepi. Hasyiah ni tepi, merujuk kepada catatan tepi kitab. Kalau kita buka kitab-kitab lama, kat tengah tu ada matan dia, kat tepi tu masih ada tulisan juga. Kita panggil hasyiah. Jadi dekat tengah tu ada tafsir Jalalain. Kemudian di tepi itu dibuat catatan oleh Al-Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan, fi tafsiri qawlihi ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Ya, ayat 8 surah Fatir. Allah menceritakan ada manusia ini yang dia buat amalan yang jahat, tapi dihiasi pada pandangan mata dia nampak baik. Itu susah ya. Antaranya golongan Wahabi. Perhati tengok. Kalau dah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, sangat susah untuk dia meninggalkan. Ada yang bertaubat dari fahaman Wahabi, tapi rata-ratanya susah. Sebab dia rasa yang dia pegang tu dah cantik. Dia rasa yang dia pegang itulah sunnah Nabi. Dia rasa dia lah pejuang sunnah. Ustaz-ustaz dia lah ustaz-ustaz sunnah dan sebagainya.
Jadi Allah cerita, orang yang dihiasi amalan buruk dia, lalu dia lihat baik. Ada orang, dia buat benda buruk dan dia nampak buruk. Misalnya dia suka berjudi, dia suka minum arak, tapi dia tahu benda itu buruk. Di mata dia pun buruk dan dia malu. Dan mungkin dalam hati kecil dia satu masa dia nak taubat. Ya? Tapi ada orang tidak. Dia lihat apa yang buruk itu di mata dia nampak cantik. Waqila, dikatakan oleh ulama-ulama tafsir, hadhil ayatu nazalat fil khawarij. Ayat ini turun menceritakan perihal golongan khawarij. Golongan khawarij ini, dia bunuh orang Islam, dia mengkafirkan orang Islam, dia menaibkan orang Islam, dia memfitnah orang Islam, dia mencaci maki para ulama, sahabat dan sebagainya. Bagi dia baik. Bagi dia pejuang. Bagi dia nak tegakkan hukum Allah. Alladzina yuharrifuna ta'wil al-kitabi was sunnah. Khawarij ini, kesesatan mereka bukan pada menolak Quran dan sunnah. Itu kita kena ingat baik-baik. Kalau tak, kita sampai bila tak faham. Takkan sesat, Ustaz. Ni orang-orang yang di label Wahabi ni, saya tengok dia bercakap qala Allah, qala Rasul. Sikit-sikit dia cakap ayat Quran. Sikit-sikit dia cakap hadis Nabi. Takkan sesat orang macam ni. Jadi kena faham, kesesatan golongan Khawarij dia tak sama misalnya dengan kesesatan golongan liberal. Liberal tu kadang-kadang ayat Quran hadis pun dia pandang sebelah mata je. Dia kadang nak petikai pula, dia kata ayat ni tak betul lah, hadis ni tak logik lah. Itu liberal. Tidak, Khawarij tidak demikian. Mereka berpegang dengan Quran dan hadis. Kesesatan mereka datang pada yuharrifuna, tahrif. Mereka menyelewengkan tafsir Quran dan hadis. Jadi Quran dan hadis tu maksudnya lain. Ulama dah tafsir, ini maksud ayat ni. Hadis ni dah ditafsir oleh ulama begini maksudnya. Tiba-tiba dia tafsir dengan cara yang menyeleweng. Satu. Yang kedua, wa yastahilluna bizalika dima'al muslimina wa amwalahum. Dengan dia salah tafsir ayat Quran tadi, dengan dia salah tafsir hadis Nabi SAW tadi, dia menghalalkan darah orang Islam dan juga harta benda mereka. Bahkan dalam sejarah, Abdu' an-Nisa juga dihalalkan. Mereka itu menggauli wanita-wanita Islam dengan alasan itu adalah hamba sahaya, tawanan perang. Sebab dianggap orang itu kafir. Jadi dah ditangkap, digauli. Jadi dia halalkan nyawa, darah, dia halalkan harta, dan dia juga menghalalkan kemaluan wanita secara tidak sebenar. Kama huwa musyahadul ana fi nazairihim. Sebagaimana yang dapat dilihat sekarang. Sekarang ni zaman Imam Ahmad As-Sawi rahimahullah ta'ala. Yang sama perangai macam Khawarij zaman dulu. Siapa? Wahum firqatun bi'ardil Hijaz yuqalu lahum al-Wahabiyah. Dan mereka ini adalah satu pecahan umat Islam yang berada di tanah Hijaz yang dinamakan golongan ini sebagai Wahabi. Cuma take note ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beli Hasyiah As-Sawi Alal Jalalain cetakan baru, ada kemungkinan part itu dibuang. Part yang sebut tentang Wahabi itu mereka telah buang secara tidak amanah. Dan seterusnya. Itu pandangan mazhab Maliki. Sudah dua mazhab kita jelaskan mempunyai pendirian bahawa Wahabi adalah Khawarij. Yang ketiga, Wahabi menurut ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i juga menilai mereka sebagai Khawarij. Misalnya dalam kitab yang bernama Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam fi Raddil Bid'in Najdi alladhi adalla bihal awam. Panjang nama tajuk kitab. Misbahul Anam, lampu kepada manusia. Wa Jala'uz Zalam, dan penerang kepada kegelapan. Fi Raddil Bid'in Najdi. Tengok ya. Yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, sekarang ni mereka suka menggelar kita ni Ahlul Bid'ah. Sebab kita wirid ramai-ramai lepas sembahyang. Kita doa berjemaah, imam angkat tangan doa, kita aminkan. Ya. Kita buat talqin. Ya. Kita buat tahlil arwah dan sebagainya. Kita selawat selang-selang tarawih. Ya. Kita zikir dengan sebut Allah semata-mata. Ya.
maka kita itu dilabel ahlul bid'ah. Dan label ini palsu. Ahlul bid'ah adalah antaranya pengasas gerakan Wahabi sendiri. Al-Bid'in Najdi, ulama memanggil pengasas gerakan Wahabi ini sebagai ahli bid'ah dari Najd. Allazi adalla bihal awam, yang mana dia telah menyesatkan dengan bid'ahnya itu ramai orang awam. Apa yang disebut dalam kitab ini oleh pengarangnya, iaitu Al-Allamah Al-Habib Alawi bin Ahmad Hasan bin Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahmatullah alaihim ajma'in. Jadi beliau adalah cicit kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab yang masyhur iaitu An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat iman ya. Jadi cicit dia juga adalah ulama dan cicit dia menulis. Wa ahammu min zalika kullihi, yang lebih penting daripada data-data tadi yang menunjukkan bahawa Wahabi ini adalah khawarij. Apa dia? Ma zakarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduqu fihi. Yang lebih meyakinkan bahawa Wahabi ini adalah khawarij adalah apa yang disebut oleh Nabi SAW sendiri dalam hadis sebaginda, fihi, berkenaan dengan apa? Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi ini. Kama bayyanahu fi muqaddimati syarhi min al-ahaditsil katsirati al-mubayyinati, sebagaimana yang telah diterangkan oleh pengarang dalam muqaddimah syarah daripada hadis-hadis yang banyak sekali yang menerangkan di alamatil khawarij, tentang tanda-tanda khawarij. Jadi bila lihat tanda-tanda khawarij, mimma yubayyinu anna ibna Abdul Wahhab wa atba'ahu minhum, yang mana hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan ciri-ciri khawarij, bila kita buka fikiran kita, lapangkan dada, tidak ta'assub dengan apa yang kita faham selama ini, kita dapati benar tanda-tanda itu ada pada golongan Wahabi. Kakaunihim min Najdin, seperti contohnya mereka ini bangkit dari Najd, dalam hadis ada sebut. Wa kaunihim min asy-syarqi wa ma'lumun anna Najdan syarqil Madinah, dan seperti hakikat bahawa mereka ini bangkit daripada timur, dan sedia maklum bahawa Najd memang di timur Madinah. Janganlah percaya ustaz engku sangat, kotlah ustaz engku tersilap ke. Buka betul, cari mana Madinah, draw a straight line to the east, ke timur. Jumpa apa? InsyaAllah jumpa Riyadh. Riyadh tu nama baru bagi Najd. Kama jaa anhu alaihi salam, laula annal fajra ya'ti minal masyriqi ay masyriqil madinati lama nazartu ilaihi. Sebagaimana telah datang riwayat daripada Nabi SAW bagi dia bersabda, kalaulah tidak kerana fajar itu terbit daripada timur, yakni timur Madinah, nescaya saya tidak mahu memandang ke arah timur. Mana ada sesuatu yang tak elok daripada arah timur Madinah yang Nabi SAW telah isyaratkan. Wa qawnu simahum at-tahliq, dan ditambah lagi dengan ciri mereka adalah membotak kepala. Kalau kita buka kitab Wahabi sendiri, memang dia mengaku amalan dia pada masa itu membotakkan kepala orang. Tak ada ciri ini pada golongan sesat yang lain. Ada, bukan Wahabi saja. Bahkan kalau kita banding Wahabi dengan Syiah, Syiah lagi sesat. Syiah lagi parah lagi kesesatan dia. Wahabi ini agak hampir dengan kita. Masih banyak benda-benda yang kita dalam Wahabi ini si ia sekata. Berbanding kalau nak banding dengan Syiah, banyak benda. Hadis-hadis pun Syiah mana pakai hadis kita. Hadis Wahabi masih pakai hadis yang kita pakai. Tetapi Syiah tidak ada ciri membotak kepala. Mu'tazilah tidak ada ciri membotak kepala. Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Jahmiyah dan lain-lain aliran-aliran sesat tidak ada yang mengamalkan membotak kepala. Dalam sejarah yang bahkan diakui sendiri oleh mereka, satu-satunya firqah yang mengamalkan membotakkan kepala ini adalah golongan Wahabi. Seterusnya, kalau nak tengok yang Wahabi sendiri mengaku dia mengamalkan botak kepala itu, boleh buka buku kitab Wahabi lah, kitab yang mengumpulkan tulisan-tulisan ulama Wahabi, iaitu namanya Ad-Durarus Saniyah. Ad-Durarus Saniyah jilid 9
muka surat 280 ataupun poin yang ke 280 hingga 281. Ada pengakuan di situ oleh ulama Wahabi, fanahliku ra'sahu ghamman lahu. Kami membotakkan kepala sebagai hukuman. Jadi ini disebut dalam hadis, simahum, tanda golongan ni at-tahlik. Mereka melakukan mencukur kepala, botak. Ya. Bukanlah makna semua orang botak tu yang dimasukkan dalam hadis. Rambut Allah tu baru tahlul haji, kau kata dia khawarij. Janganlah macam tu. Ini dia jadikan syiar dia. Tak ikut kami, kau ni sesat, datang botak kepala kau. Macam itu. Ataupun dia rambut dah tak berapa tebal, so susah-susah botak lah. Itu bukan. Jangan salah faham pula ya. Baik, sekarang ni mengikut ulama Hanabilah pula, yang Wahabi suka mengaku mereka bukan Wahabi tapi mereka Hambali. Cek sikit yang duk mengaku Hambali tu. Betul ke atau hanya sekadar cover up saja? Ulama Hambali juga mengkelaskan Wahabi ini sebagai Khawarij. Dalam Ar-Risalah Al-Musammah bir-Rihlatil Hijaziyah wal Riyadil Unsiyah fil Hawadithi wal Masailil Ilmiyah, yang disusun oleh Al-Imam Abdullah Al-Qudumi An-Nabulisi Al-Hambali. Kenapa dikelaskan Wahabi sebagai Khawarij? Bila sebut dalam kitab beliau tadi, simahum at-tahlik. Itu yang pertama. Tanda mereka adalah membotak kepala, ya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka suka membunuh, memerangi orang Islam, tetapi mereka membiarkan penyembah berhala. Jadi orang kafir mereka tak beri lawan pun. Tengoklah start daripada sejarah kebangkitan Wahabi. Ada dilawan Inggeris, ada dilawan Belanda. Tak ada. Yang dilawan Khilafah Uthmaniyah. Yang dia bunuh orang-orang pergi haji. Yang dia bunuh orang-orang Islam di Taif, di mana. Bahkan yang terbaru yang kita lihat yang berideologi Wahabi adalah golongan Daesh, ISIS. Yang ISIS bunuh siapa? Ada Israel, ada Amerika. Tak ada. Orang Islam. Yang Daesh bunuh orang Islam. Tak percaya, tanyalah Polis I8. Data-data ada dengan mereka. Ada orang-orang kita nak pergi berjuang kat sana. Ya. Jadi yang dibunuh oleh orang Islam. Tak ada dalam sejarah mereka melawan Israel ke apa. Lawan Yaman ada. Yaman orang kafir ke? Kerana orang Islam. Jadi ciri tu ada. Yang ketuluna ahlal Islam tu ada pada golongan Wahabi. Wa yad'una alal awsan. Bahkan sampai sekarang pun tak beria sangat Wahabi nampak nak menentang orang-orang kafir. Ya. Lebihnya benda-benda isu yang tak habis-habisnya, tahlil, yang dikomplain-komplainnya, zikir lepas sembahyang. Ya. Jadi buat kacau orang Islam lah. Fa in qala qailun inna hadhihi al-ahadith hamalaha ahlul ilmi 'ala al-khawarij alladziina zahru 'ala Ali wa ashabihi radhiyallahu anhum. Kalaulah ada orang membantah, kata dia mana boleh pakai hadis tu? Kan ahli ilmu dah memahami hadis itu merujuk kepada Khawarij yang bangkit lawan Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat baginda. Wa kalamuna fi Khawarij zamanina, kita nak bincang Khawarij zaman kita. Macam mana pula guna hadis tu? Qultu al-amru kama zakarta. Hiya fil ladina kharaju ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya betul lah macam kamu cakap tu. Hadis tu cerita tentang Khawarij yang bangkit melawan sahabat-sahabat Nabi. Walakin Khawarij zamanina musyarikuna lahum fis sifat. Akan tetapi Khawarij yang bangkit zaman kita ni, mereka berkongsi perangai yang sama. Asal beza pandangan, dah dikafirkan. Nah, kita dikafirkan kerana tawassul, tabarruk, istighosah. Saya dikafirkan 2 bulan lepas. Hanya semata saya nak menerangkan bahawa istighosah dengan Nabi tidak syirik. Lalu ada satu orang yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, dia tulis, dia kata bila dia ambil posting saya yang mengatakan istighosah dengan Rasulullah itu tidak syirik, dia screenshot dan dia cross,
Dia kata dah jelas orang ni kafir, murtad, musyrik kata dia. Haram sembahyang di belakang dia. Jadi tuan-tuan jangan tolak ustaz aku jadi imam. Haram kata dia. Tak sah sembahyang tuan-tuan nanti. Dan kalau sembelih ya, kat Facebook dia, nama Abu Khuzaimah. Cubalah cari kalau rajin. Dan bukan nama sebenar lah. Wahabi ni suka guna nama Abu ya. Tak masalah lah, sahabat pun ada yang nama Abu Bakar dan sebagainya. Tapi kalau nama Abu, biarlah perangai itu, janganlah sampai perangai macam Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Jadi kata dia, kalau saya sembelih binatang, binatang tu jadi bangkai. Jadi perangai itu ada sama. Perangai mengkafirkan orang Islam semata-mata tak sama pandangan dengan dia. Perangai itu sama. Habis, bukankah dia orang ni baca Quran, Ustaz? Oh. Ya? Suruh pergi Palestin. Saudi lagi dekat dengan Palestin. Takkan yang Malaysia nak pergi. Yang dekat pun tak pergi. Ya. Nak banding dengan Nusantara, negara Arab lagi dekat dengan Palestin. Satu bangsa, ya. Satu budaya pun tak pergi juga. Tak apalah, kita usaha mana yang mampu. Fahum yaqra'una al-Quran. Jadi jangan sangka oleh kerana dia pandai baca Quran, sikit-sikit Al-Quran, maka dia itu tidak mesti khawarij. Sebab ciri khawarij yaqra'una al-Quran. Mereka sentiasa baca Quran. Oh, macam tu tak baguslah baca Quran. Bagus. Yang tak bagus yang sambungannya tu. La yujawizu hanajirahu. Tapi bacaan mereka tu tidak melampaui kerongkongan, maknanya dia tak faham. Ya. Dia baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, semua dia baca sama macam kita. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia mengkafirkan kita istighosah. Tak ada ulama tafsir-tafsir macam itu. Jadi ini yang menyebabkan ulama empat mazhab mengkelaskan mereka sebagai khawarij. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita sambung lagi ataupun terpulang. Kalau tuan-tuan dah faham tentang isu Wahabi pun kita boleh beritahu kepada Tuan Syed, kita boleh start baca kitab semula. Tapi kalau masih nak tahu lagi, banyak lagi. Ini baru 100 lebih slide. Total slide ada 300 lebih. 200 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarrada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nqulna min dhulil ma'asati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.